Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anak-anak Ustazah? Ustazah harap semua anak-anak dalam lindungan Allah sentiasa. Hari ini kita akan belajar tajuk carilah keberkatan dalam jual beli dalam kelas bersama dengan Ustazah Huda dalam kelas pendidikan Islam. Okey, tajuk kita hari ini merupakan bahagian adab. Okey, cuba kamu perhatikan. Ni gambar apa? Okey, orang tu kata nak beli apa ya? Dia sedang membeli makanan. Okey, kita tengok dulu apa maksud, apa pengertian jual beli. Jual beli ialah proses menjual dan membeli barangan antara peniaga dengan pembeli mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, proses menjual dan membeli barangan. Kita dah tahu dah kan? Kalau kata jual beli tu mesti ada yang jual, mesti ada yang beli. Okey, apakah adab-adab penjual? Okey, sebagai seorang penjual mesti ada adab-adab dia. Apa adab dia? Yang pertama, ikhlas, jujur dan amanah. Nak menjual pun kena ikhlas, kena jujur, kena amanah. Tidak boleh menipu timbangan. Okey, yang kedua, tidak menipu timbangan. Kalau kita tengok dekat timbangan tu baru sekilo, orang tu nak 2 kilo. Kita tengok baru sekilo 800 gram, kita dah kata 2 kilo. Okey, yang tu tak boleh. Yang tu namanya tak ada adab. Yang ketiga, tidak menyorok barang. Maksudnya, apa tujuan dia menyorok barang? Dia sorokkan barang tu, tunggu sampai harga barang tu naik, baru dia jual. So, dia untung lah sebab dia beli murah. Tapi dia jual dalam keadaan sewaktu barang tu dah mahal. Okey, tengok yang keempat. Memberi layanan baik, bermanis muka dan berlemah lembut. Bila kita menjual, orang datang nak beli, kena layan dengan baik, kena senyum, kena cakap dengan lemah lembut. Janganlah garang-garang. Nak beli apa? Tak bolehlah macam tu. Ya puan, nak beli apa puan? Cakap elok-elok. Itu antara adab-adab penjual. Okey, kita tengok lagi adab penjual. Ada lagi sambungan dia. Bertolak ansur dengan pelanggan. Bila kita dengan pelanggan, contohlah kata kita jual barang tu harga RM20, RM20, 20 sen. Lepas tu pelanggan kata, RM20 sudah lah cik. Okeylah, bolehlah RM20. 20 sen tu kita anggap kita sedekah. Bertolak ansur. Okey, yang seterusnya, tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Keuntungan yang terlalu banyak ni contohlah kata, kita beli harga di pasaran RM10. Kita jual dengan harga RM50. Itu dah melampau tu. Dah lebih daripada 100% dah. Okey, kita tak boleh ambil keuntungan yang terlalu banyak. Dan yang seterusnya, menjaga kepentingan pelanggan. Maksudnya kita kena utamakan pelanggan. Okey, ini adab-adab pembeli pula. Kita tengok apa adab-adab yang perlu dipatuhi oleh pembeli. Membeli dengan berhemah dan berjimat cermat. Jangan kira nak beli je, nak boros je, pantang nampak ada duit, kira nak beli. Kita kena jimat cermat ataupun membeli dengan berhemah. Okey, tengok yang kedua, membeli kerana keperluan. Kalau kita rasa benda tu perlu, baru kita beli. Jangan kita saja beli ya. Beli sebab apa? Sebab nak ikut nafsu. Tak boleh. Okey, tengok yang ketiga, membuat bandingan harga sebelum membeli. Sebab tu bila kita nak beli, kita kena survey dulu. Dekat mana yang murah, dekat mana yang mahal. Kadang-kadang macam antara satu kedai dengan satu kedai tu jauh beza. Kita digalakkan untuk survey dulu barang dekat kedai mana yang murah, kita beli yang murah.
Untuk apa? Untuk berjimat cermat. Okey, kita tengok ciri-ciri jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya yang dibenarkan oleh Islam. Okey, penjual dan pembeli. Okey, ni ciri-ciri penjual dan pembeli yang digalakkan oleh Islam, yang dibenarkan oleh Islam. Yang pertama, penjual dan pembeli ni kena berakal. Tak bolehlah beli kat orang gila. Okey? Maksudnya penjual dengan pembeli ni dua-dua kena berakal. Yang kedua, redha bukan paksaan. Contoh kata kita pergi kat penjual tu, hang jual kat aku nak juga. Hang jual? Tu nama dia paksa. Okey, hak milik sendiri. Dia jual tu mesti hak dia, bukan dia jual hak orang. Contohlah kata dia curi barang tu kemudian dia jual. Tak boleh. Mesti yang dia jual tu adalah barang dia sendiri. Tak boleh jual barangan curi. Okey, tengok lagi yang keempat. Tiada unsur rasuah. Maksudnya penjual dan pembeli ni tak ada unsur rasuah. Rasuah tu macam mana? Ada lah tu. Dia buat macam mana? Tiada unsur rasuah tu maksudnya seorang akan ada keuntungan lebih, seorang akan ada rugi lebih. Macam tu lah. Tiada unsur rasuah ni. Okey. Dan yang seterusnya, yang kelima, tidak monopoli. Monopoli tu maksudnya si penjual ni ambil keuntungan yang lebih lah. Maksudnya tidak monopoli tu. Monopoli tu maksudnya dia ambil keuntungan yang lebih. Tak boleh. Maksudnya tak boleh mengambil keuntungan yang lebih. Atau dengan kata lain, tidak monopoli. Dan yang seterusnya, tiada unsur riba. Okey, kita tengok kepada barang jualan pula. Macam mana barang-barang yang dibenarkan oleh Islam. Halal dan suci mengikut syarak. Maksudnya benda yang dijual mesti halal dan suci. Yang kedua, baik dan berkualiti. Okey, benda tu baik, benda tu berkualiti. Janganlah jual benda yang dah rosak. Benda yang dah tak ada kualiti. Okey, yang ketiga, tiada unsur penipuan dan maksiat. Janganlah kita menipu dalam berniaga. Contohlah kata kita jual susu kambing, kita tambah air bagi nampak banyak. Itu dah menipu namanya. Okey. Dan maksiat. Maksudnya kita jual benda yang telah dicuri. Itu nama dia maksiat. Okey, yang keempat, bermanfaat dan tidak berbahaya. Contohnya benda yang kita jual tu mesti mendatangkan faedah dan tidak berbahaya. Contohnya jual senapang. Bolehkah jual senapang? Mana boleh. Bolehkah kita nak jual mercun? Sepatutnya mercun pun tak boleh sebab kita telah memberi bahaya kepada orang lain. Okey, dan yang kelima, dapat diserah terima dan pembayaran harganya diketahui. Maksudnya boleh diserahkan barang tu dan harga dia kita ketahui. Tak ada harga selindung-selindung harga. Okey, kita tengok kelebihan adab berjual beli. Kalau kita beradab ketika berjual beli, apa kelebihan dia? Pelanggan puas hati. Okey, pelanggan puas hati lah kan dah kita beradab. Mendapat keredaan Allah. Allah redha. Disukai pelanggan. Okey, pelanggan pun suka. Masyarakat harmoni. Bila kita buat perangai elok, kita beradab dalam berjual beli, maka masyarakat pun aman damai. Mengukuhkan perpaduan. Bila kita berjual beli dalam keadaan baik, dalam keadaan beradab, maka ia boleh mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat. Dan yang keenam, mendapat pahala dan mendapat keuntungan. Okey, kita tengok apakah akibat mengabaikan adab berjual beli.
Kalau kita tak beradab, ketika berjual beli, mesti ada akibat dia kan? Kita tengok apa akibat dia. Perniagaan rugi. Memanglah perniagaan rugi. Sebab dalam berniaga pun kita nak menipu. Kita kena ingat, walaupun orang lain tak nampak. Contoh kata timbangan kita tak betul, tapi Allah nampak. Jadi rezeki kita tu tak berkat. Okey, yang kedua, pelanggan tidak suka. Pelanggan tak sukalah sebab penjual tak beradab. Dicemuh oleh masyarakat. Masyarakat kata, Tok Sofi lah kedai tu. Kedai tu suka menipu. Orang tak suka. Okey, yang keempat, musnahkan ukhuwah dan terjadi permusuhan. Bila orang tak suka kat kita, maka ukhuwah pun dah musnah dan jadilah permusuhan. Orang tak suka kat kita. Dan yang kelima, hidup tiada keberkatan. Dah kita menipu, maka rezeki yang kita perolehi juga tidak berkat. Hidup kita pun jadi tak berkat. Ada je yang tak kena. Duit ada banyak dah, tapi kejap sakit, kejap rosak kereta, kejap rumah terbakar. Yang tu kita kena jaga juga tu. Kadang kita tak nampak. Yang tu kita kena muhasabah balik. Dan yang keenam, mendapat azab di akhirat. Alhamdulillah. Tahniah anak-anak. Semua cemerlang. Tunggu Ustazah mengajar sampai ke penghujung kelas kita. Masa pun telah tamat. Sampai sini dulu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye anak-anak.